Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk sains tingkatan 2 KSSM, bab 7 keelektrikan dan kemagnetan. Kali ini kita akan mempelajari tentang subtopik 7.3 kemagnetan dan kita akan fokus kepada part 2 elektromagnet. Jom. Elektromagnet. Apakah dia elektromagnet ini? Okey, elektromagnet bermaksud magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. Okey, jadi perkataan yang cikgu besarkan ini iaitu magnet, kesan magnet, sementara dan arus elektrik ini adalah kata-kata kunci yang mana cikgu akan terangkan dalam keadaan yang lebih mudah, di mana ya magnet pada asalnya ataupun besi, logam yang pada asalnya bukanlah suatu magnet, okey, tetapi apabila dialirkan arus elektrik melaluinya, maka logam berkenaan akan menjadi magnet yang mana menunjukkan kesan magnet tetapi hanya bersifat sementara. Sementara ada arus yang mengalir melaluinya. Tetapi jika arus elektrik itu dihentikan pengalirannya, maka logam itu tidak lagi menjadi magnet yang mempunyai kesan magnet. Jadi ia tidak dapat menarik logam lain. Okey, dan itulah yang dikenali sebagai elektromagnet, di mana perkataan elektromagnet ini berasal daripada elektrik, yang mana arus elektrik dialirkan, okey, jika ada kewujudan arus elektrik, okey, dan juga jika ada bahan magnet, okey, yang kita boleh jadikan ia magnet, dan menjadi magnet apabila ada arus mengalir melaluinya, okey, yang mana akhirnya akan menghasilkan elektromagnet. Datang daripada perkataan elektrik dan magnet. Okey, iaitu logam yang apabila dialirkan arus elektrik menjadi magnet sementara. Okey, tetapi apabila arus elektrik tidak lagi dialirkan, maka logam tersebut tidak lagi menjadi magnet. Okey, bagi menentukan arah medan magnet bagi suatu logam yang telah pun dialirkan arus elektrik melaluinya, maka anda boleh menggunakan satu kaedah yang paling mudah, iaitu petua genggaman tangan kanan. Okey, jom semua angkat tangan kanan masing-masing dan buat seperti ini. Okey, jadi ibu jari kita, okey, yang ke arah atas ini menunjukkan arah arus elektrik yang mengalir. Jadi kita perlu mendapatkan arah arus elektrik mengalir dan kita tunjukkan arah ibu jari ini betul-betul selari dengan arah arus elektrik. Dan seterusnya, bagi menentukan arah medan magnet, kita perlu berpandukan kepada arah yang ditunjukkan oleh 4 jari kita yang lain. Okey, bagi mengaplikasikan petua genggaman tangan kanan, okey, jadi cikgu akan tunjukkan 3 situasi di mana ketiga-tiga ini kita boleh menggunakan petua genggaman tangan kanan tadi. Okey, salah satunya yang pertama ialah dawai lurus. Okey, seperti mana dalam gambar wajah ini yang menunjukkan ada satu dawai yang lurus, okey, dan juga medan magnet yang terbentuk apabila ada arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, tetapi jika tidak ada arus elektrik mengalir, maka tidak ada medan elektrik terhasil. Okey, sekarang jom kita belajar bagaimanakah kita hendak menggunakan petua genggaman tangan kanan ini. Okey, jika arah arus yang mengalir adalah ke arah atas dawai lurus seperti gambar wajah ini,
maka ibu jari kita perlulah menunjukkan ke arah arus. Manakala untuk menentukan arah medan magnet pula ialah berdasarkan arah 4 jari kita yang lain. Okey, anda boleh lihatlah arah kuku anda ke arah mana. Okey, jika kita lihat kuku di pada gambar wajah ini menunjukkan ke arah melawan jam. Okey, anti-clockwise. Okey, melawan jam seperti inilah. Jadi inilah dia arah garis medan magnet yang akan terbentuk di sekeliling dawai lurus ini. Tetapi jika arah arus yang mengalir adalah daripada atas ke bawah seperti ini, maka ibu jari anda perlulah menunjukkan ke arah bawah. Okey, mesti selari dengan arah arus elektrik. Okey, jadi kita dapat lihat ya, arah medan magnet, okey, semua boleh buat ya sendiri, gunakan tangan kanan masing-masing. Okey, letakkan ibu jari anda ke arah bawah mengikut arah arus elektrik wire tu. Kemudian kuku kita akan menunjukkan ke arah hadapan. Kan? Okey, jadi ianya akan menghasilkan arah mengikut jam. Okey, daripada kanan ke kiri. Okey, inilah kaedah untuk mendapatkan arah garis medan magnet. Jom kita lihat bagaimanakah kita hendak melakarkan garis medan magnet dan menentukan arah medan magnet bagi suatu dawai lurus yang menembusi kertas seperti gambar wajah ini. Okey, dawai lurus ini adalah bersambung dengan dawai penyambung yang seterusnya menyambung ke pada terminal positif dan terminal negatif sel kering. Anda boleh lihat ya pada gambar wajah ini. Okey, jadi sebelum anda mengaplikasikan petua genggaman tangan kanan, maka anda perlu menentukan terlebih dahulu arah arus elektrik yang mengalir. Okey, kita sedia maklum bahawa arah arus elektrik mengalir melalui terminal positif ke terminal negatif. Jadi anda dinasihatkan untuk melukiskan arah arus elektrik. Okey, seperti mana yang cikgu tunjukkan ini. Yang anak panah yang berwarna merah. Okey, mestilah lukis daripada terminal positif, arus elektrik mengalir sehinggalah ke terminal negatif. Okey, di sini anda dapat lihat ya, aliran arus elektrik yang mengalir melalui dawai lurus ini. Okey, menunjukkan bahawa arus elektrik mengalir daripada atas ke bawah bagi dawai lurus. Dan seterusnya arus elektrik mengalir sehinggalah ke terminal negatif. Okey, baik. Apabila anda telah pun dapat mengenal pasti arah arus elektrik yang mengalir pada dawai lurus, maka anda boleh mula menggunakan petua genggaman tangan kanan anda. Okey semua, jom angkat tangan kanan masing-masing dan genggamkan. Ibu jari anda perlulah menunjukkan arah arus elektrik yang mengalir, iaitu mengikut arah anak panah merah yang cikgu dah lukis pada gambar wajah itu. Okey, jadi kita akan dapati bahawa ibu jari kita akan bergerak ke arah bawah seperti ini. Ya, ibu jari ke arah bawah seolah-olah kita sedang menggenggam dawai lurus tersebut. Okey, dan kita dapat lihat keempat-empat jari kita ya, arah kuku itu adalah mengikut pusingan jam. Okey, mengikut pusingan arah pusingan jam. Jadi apabila kita dah kenal pasti arah medan magnet, jadi anda boleh mula melukis garis medan magnet. Okey, garis medan magnet akan dapat didapati apabila arus elektrik mula mengalir melalui dawai lurus. Okey, iaitu bermaksud dawai lurus itu telah pun menjadi magnet. Jadi anda boleh lukis medan magnet seperti ini. Okey, atau anda juga boleh lukis medan magnet yang lebih banyak. Okey,
Jadi sekarang kita perlu melabelkan arah medan magnet, iaitu mengikut arah pusingan jam. Jom kita lukis. Okey, bermula daripada anak panah ke bawah tu, ke kiri dan seterusnya seperti ini. Dan inilah dia arah medan magnet yang mana mengikut arah pusingan jam. Okey, bagaimana pula kalau cikgu letakkan 3 kompas? Okey, 3 kompas berhampiran dengan garis medan magnet ini. Okey, kompas yang pertama, anak panahnya ataupun jarum kompas ini akan menunjukkan arah yang sama dengan arah garis magnet yang berhampiran. Okey, ini adalah kompas yang kedua, iaitu menunjukkan arah ke kanan. Ke kiri. Okey, sama dengan arah anak panah yang berwarna merah pada medan magnet. Dan seterusnya, jarum kompas yang ketiga juga menunjukkan arah yang sama dengan anak panah bagi medan magnet. Jadi inilah dia lakaran garis medan magnet dan juga arahnya bagi dawai lurus. Okey, bagaimanakah pula garis medan magnet dan arah medan magnet bagi dawai lurus yang menembusi kertas itu? Okey, apabila terminal positif dan negatif bagi sel kering diterbalikkan. Okey, jika tadi terminal positif berada di atas, negatif di bawah bagi gambar wajah tadi, maka untuk gambar wajah ini, terminal positif berada di bawah sementara di atas ialah terminal negatif. Dan seperti mana yang telah pun cikgu beritahu tadi, bagi mulakan aplikasi petua genggaman tangan kanan, anda perlu menentukan terlebih dahulu arah pengaliran arus elektrik yang mengalir, iaitu daripada terminal positif ke terminal negatif. Jadi anda perlu melukiskan anak panah daripada positif. Okey, dia naik atas melalui dawai lurus. Jadi kita dapat lihat di sini arus elektrik yang melalui dawai lurus adalah daripada bawah ke atas. Okey, seterusnya arus elektrik mengalir sehinggalah ke terminal negatif. Okey, baik. Sekarang apabila kita dah dapat arah aliran arus elektrik, maka kita boleh menggunakan petua genggaman tangan kanan. Ambil tangan kanan masing-masing, genggam, dan ibu jari itu perlulah selari mengikut arah arus elektrik. Jadi, okey, anda buat semua ya. Jadi, kita akan dapati bahawa ibu jari anda akan menunjukkan ke arah atas mengikut anak panah pada dawai lurus. Okey, hasilnya apabila ada arus elektrik yang mengalir, maka terhasillah medan magnet di sekeliling dawai lurus ini. Okey, dan anda perlu melukis medan magnet. Jadi, kita boleh rujuk gambar sebelah. Apabila ibu jari menunjukkan arah ke atas, maka kesemua kuku anda bagi 4 jari yang lain akan menunjukkan arah pusingan lawan jam. Melawan jam. Kita boleh rujuk gambar dekat bawah tangan tu. Jadi, medan magnet yang terbentuk adalah melawan pusingan jam. Okey, so ini melawan pusingan jam lah. Okey, jadi jika cikgu letakkan kompas di 3 tempat ini, maka untuk kompas yang pertama anda akan dapat anak panah seperti ini. Okey, iaitu sama dengan anak panah pada medan magnet. Sementara bagi kompas yang kedua, anak panah akan bergerak ke arah kanan, dan sementara untuk kompas yang ketiga akan jarum kompas akan bergerak mengikut seperti mana garis pada medan magnet. Okey, jadi inilah dia arah medan magnet bagi dawai lurus yang berbeza terminal
sel keringnya. Contoh yang kedua pula ialah melibatkan dawai gelung seperti mana gambar wajah ini, iaitu satu dawai yang dibentukkan seperti gelung. Jom, bagaimana pula medan magnet dan juga arahnya bagi satu dawai gegelung. Okey, jom kita lihat bagaimanakah hendak melakar dan menentukan arah garis medan magnet. Okey, di sini kita dapat lihat sama juga seperti dawai lurus. Yang penting sekali ialah kita perlu menentukan arah arus elektrik yang mengalir terlebih dahulu. Okey, daripada terminal positif ke terminal negatif. Yang panjang ialah positif dan yang pendek negatif. Jadi kita lakarkan dahulu arah arus elektrik yang mengalir. Okey, seperti ini. Sehinggalah ke terminal negatif. Dah siap. Okey, apabila anda telah pun mendapatkan arah arus elektrik yang mengalir, maka anda boleh mendapati bahawa apabila arus elektrik mengalir, maka medan magnet akan terhasil pada setiap dawai. So, kat sini ada dua dawai yang menepusi kertas. Okey, jadi kita akan dapati ada dua medan magnet. Okey. So, ada dua, iaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Bagi dawai yang pertama menembusi dan seterusnya dawai yang kedua menembusi buat kali kedua lah. Okey. Okey. Jadi sekarang bagaimanakah pula kita hendak menentukan arah garis medan magnet? Okey, jadi kita perlu menggunakan petua genggaman tangan kanan. Ia masih menggunakan petua yang sama dengan dawai lurus tadi. Okey, jadi cepat-cepat kita genggamkan tangan kanan kita dan ibu jari perlu dihalakan mengikut arah garisan aliran arus elektrik, iaitu arah anak panah yang berwarna merah. Okey, jadi kita akan dapatkan, ya, seperti itu. Ibu jari kita akan menghala ke arah atas. Betul. Dan keempat-empat jari kita akan menunjukkan arah melawan pusingan jam. Okey, seperti mana bulatan di bawah tangan itu, ya. Okey, jadi untuk di sebahagian belah kanan pula, kita akan meletakkan ibu jari kita menghala ke arah bawah kerana arah arus elektrik mengalir ke arah bawah. Jadi kita akan dapati bahawa empat jari kita ini, empat jari iaitu jari telunjuk, hantu, manis dan kelingking menunjukkan arah pusingan jam. Okey, jadi apabila kita telah mendapatkan kedua-dua arah arus bagi medan kiri dan medan magnet di sebelah kanan, maka kita boleh lukiskan arahnya mengikut yang kita dah buat, mengikut keempat-empat jari kita. Okey, sama dengan warna merah dan sama dengan warna biru. Warna merah iaitu melawan pusingan jam, ibu jari ke atas, manakala yang berwarna biru pula iaitu di sebelah kanan ialah mengikut pusingan jam, iaitu apabila ibu jari kita menghala ke arah bawah. Okey, jadi apabila cikgu letakkan 5 kompas. Saya letakkan 5. Okey, dan kompas yang ketiga ini saya letakkan di tengah-tengah, iaitu pada satu garis lurus yang mengasingkan kedua-dua medan magnet ini, ya. Okey, dan seterusnya kompas yang keempat dan kompas yang kelima. Okey, bagaimanakah jarum bagi kompas yang kelima? Ya, jarum bagi kompas yang kelima kita dapati sama dengan anak panah merah yang paling kiri. Seterusnya ke arah kanan, dan untuk yang belah kanan pula
jarum kompas akan mengikut anak panah biru yang paling kanan, dan kompas yang kedua pula menunjukkan arah ke belah kiri. Sementara kompas yang di tengah-tengah menunjukkan anak panah ke arah hadapan, iaitu ke arah depan kita ni lah. Okey, yang mana sama dengan anak panah berwarna merah dan anak panah yang berwarna biru di tengah-tengah. Okey, jadi inilah kaedah untuk anda melukis medan magnet lengkap dengan arah medan magnetnya dan juga arah jarum kompas. Okey, jom kita lihat pula bagaimanakah garis medan magnet dan arahnya bagi dawai gegelung yang telah pun kita terbalikkan terminal positif dan negatifnya. Okey, jika tadi terminal positif berada di sebelah kiri, tetapi sekarang ini terminal positif berada di sebelah kanan. Okey, jom kita lukiskan aliran arus elektrik. Okey, so ia bermula daripada terminal positif. Okey, seterusnya menembusi kertas, naik ke atas. Okey, kemudian turun ke bawah, menembusi kertas dan sampai ke terminal negatif. Ianya ialah berbeza berbanding dengan aliran arus elektrik dalam gambar rajah sebelum ini. Okey, jadi apabila arus elektrik mengalir, maka terhasillah medan magnet bagi dua tempat bagi dawai yang gegelung yang menembusi kertas. Okey, iaitu yang di sebelah kanan kita. Jadi ini adalah medan magnetnya, dan di sebelah kiri kita ini adalah medan magnetnya. Okey, kita mulakan dengan belah kanan terlebih dahulu sebab ini daripada terminal positif. Okey, jadi kita dapat lihat aliran arus elektrik di sebelah kanan ialah daripada bawah bergerak ke atas. Jadi, jom kita gunakan tangan kanan masing-masing yang telah pun digenggam. Okey, jadi halakan ibu jari anda semua ke arah atas seperti ini. Okey, jadi kerana arah arus elektrik adalah ke atas, jadi kita dapati bahawa kuku bagi keempat-empat jari ini menghala ke arah lawan jam, pusingan lawan jam. Okey, jadi kita dapati bahawa arah medan magnet bagi di sebelah kanan ini ialah melawan pusingan jam seperti ini. Seperti yang berwarna merah ni sama. Okey, jadi bagaimana pula bagi dawai yang berada di sebelah kiri? Okey, masih dengan menggunakan genggaman tangan kanan walaupun belah kiri masih menggunakan genggaman tangan kanan. Jadi halakan ibu jari anda ke arah bawah mengikut arus elektrik seperti ini. Kita dapati keempat-empat jari kita menghala ke arah pusingan jam. Okey, jadi kita pun labelkan arah medan magnet kita mengikut pusingan jam. Dah siap medan magnet, garis medan magnet dan juga arahnya. Okey, bagaimana pula jika kita letakkan kompas di kelima-lima tempat? Okey, jom kita lihat. Okey, anak panah ataupun jarum kompas ini adalah sama dengan anak panah pada medan magnet. Okey, kita boleh lihat di sini. Dan kompas yang berada di tengah-tengah, anak panahnya adalah sama dengan kedua-dua anak panah medan magnet. Okey, jadi inilah dia garis
medan magnet serta arahnya anak panah bagi setiap medan magnet ini, serta jarum kompas apabila dawai gegelung ini diterbalikkan terminal sel keringnya. Okey, contoh yang ketiga yang anda boleh aplikasikan petua genggaman tangan kanan bagi mendapatkan arah medan magnet ialah solenoid. Solenoid berdasarkan gambar rajah ini anda dapat lihat terdiri daripada beberapa lilitan gegelung. Jom kita lihat bagaimanakah petua genggaman tangan kanan dapat membantu kita mengenal pasti kutub utara dan kutub selatan bagi solenoid, dan juga bagaimana kita hendak melakarkan medan magnet, garis medan magnet bagi solenoid dan seterusnya arah bagi garis-garis tersebut. Okey, jom kita lihat dahulu gambar yang cikgu kongsikan dengan anda. Ini ialah solenoid dan juga tapak tangan yang kita akan gunakan. Okey, sebelum kita menggunakan genggaman tangan kanan kita ini, jom kita tentukan dahulu aliran arus elektrik yang mengalir melalui solenoid. Okey, solenoid ialah gegelung dawai yang mengelilingi suatu rod. Okey, jom kita tengok. Jadi, rujuk kepada anak panah yang berwarna merah. Okey, itu ialah aliran arus elektrik. Dan kita dapat lihat juga ada banyak anak panah pada dawai solenoid ini yang menunjukkan arah ke atas. Jadi, ini ialah arah arus elektrik. Okey, semuanya bergerak ke arah atas sehinggalah secara berterusan mengelilingi gegelung tersebut dan seterusnya keluar dan turun ke arah bawah. Dan ini ialah aliran arus elektrik. Okey, yang pertama sekali yang anda boleh gunakan tangan anda ialah pastikan kuku anda menghala ke arah yang sama dengan anak panah arus elektrik pada solenoid. Okey, sekarang ini kalau anda lihat pada gambar rajah, kesemua anak panah pada solenoid adalah menghala ke arah atas. Jadi, kuku anda juga perlu menghala ke arah atas sebelum anda genggamkan tangan anda. Jadi, halakan, pastikan kuku anda mempunyai hala yang sama dengan anak panah arus elektrik pada solenoid. Okey, kemudian apabila dah betul semua kedudukan tangan anda, anda boleh mula genggam tangan anda seperti ini. Okey, dan kita boleh gunakan petua genggaman tangan kanan. Okey, biasanya apabila kita buat genggaman tangan kanan ni, okey, thumb up macam ni, ibu jari menunjukkan yang bagus. Betul kan? Okey, jadi yang bagus ini menunjukkan, ibu jari itu menunjuk ke arah utara. U. Jadi untuk membantu anda mudah ingat, maka cikgu nak ingatkan kepada anda, apabila anda melihat kompas, biasanya jarum akan menunjukkan ke arah utara. Jadi ibu jari juga menunjukkan ke arah utara. Boleh kan? Okey, sementara yang bertentangan dengan ibu jari anda itu ialah selatan. Okey, jadi dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan anda dapat menentukan kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara ialah pada arah ibu jari anda, manakala yang bertentangan dengan ibu jari ialah selatan. Okey, jom kita lihat pula bagaimanakah hendak melukis medan magnet bagi solenoid. Okey, ini ialah garisan medan magnet.
Okey, kita dapat lihat ya, gawisan medan magnet ini adalah sama seperti mana yang pernah kita lukis terlebih dahulu. Okey, yang mana kesemua garis medan magnet perlulah keluar daripada utara dan bergerak ke selatan. Maksud saya menghala ke selatan. Okey, jadi anak panah perlulah dari utara, kutub utara ke kutub selatan. Mudah sahaja. Jadi kita boleh lihat bagaimana kita dapat melukis garisan medan magnet di dalam solenoid. Okey, di dalam gegelung solenoid yang mana di tengahnya adalah garis lurus dan yang di sisi ya, kiri dan kanan adalah dalam keadaan lengkungan. Okey. Dan inilah dia medan magnet bagi solenoid. Jom kita lihat pula contoh bagi solenoid pada arah yang bertentangan. Okey. Maksud cikgu, arus elektrik mengalir daripada atas ke bawah. Okey, seperti mana gambar wajah ini. Okey, jika tadi kita dapati anak panah yang menunjukkan arus elektrik pada solenoid bergerak ialah ke arah atas. Tetapi bagi solenoid yang kedua ini, kita dapati anak panahnya ialah bergerak ke arah bawah. Jadi ini bermaksud arus elektrik mengalir ke arah bawah. Okey. Dan berterusan sepanjang dawai solenoid sehinggalah keluar dan bergerak ke arah atas. Okey, jadi seperti mana yang cikgu dah pesan tadi, sebelum anda genggam tangan anda, pastikan kuku anda berada sehala dengan anak panah yang mana menunjukkan aliran arus elektrik pada gegelung solenoid. Jadi sekarang ini kuku anda perlu menghala ke arah bawah kerana anak panahnya semuanya ke arah bawah. Okey? Betul kan? Pastikan kedudukan kuku anda menghala ke arah bawah. Okey, kemudian apabila kedudukan dah betul, maka anda boleh genggamkan tangan anda seperti itu. Okey, pastikan kuku ke arah bawah lah. Ya, dah dapatkan semua. Jadi, kita dapat lihat bahawa okey, ibu jari menunjukkan arah utara. Manakala sebaliknya, okey, sebaliknya melawan ibu jari itu ialah selatan. Jadi terbaliklah kutub utara dan kutub selatan apabila arah aliran arus elektrik adalah berbeza dan terbalik. Okey? Dan daripada segi lukisan garis medan magnet dan juga arahnya sama juga seperti mana gambar wajah di atas. Okey? Arah garis medan magnet perlulah bermula daripada utara ke selatan. Cikgu ulang sekali lagi ya. Daripada utara ke selatan. Jadi, di tengah-tengah solenoid itu anda perlu lukis garisan lurus daripada yang mana anak panahnya daripada utara lah. Okey. Kemudian di sisinya garis lengkungan. Okey, dan di bahagian tepi solenoid ialah lengkungan daripada utara ke selatan dan dibawa masuk ke solenoid. Jadi inilah dia kaedah menggunakan genggaman tangan kanan bagi melukiskan, melakarkan medan magnet dan menentukan kutub utara dan kutub selatan bagi solenoid. Dalam subtopik ini, kita akan menjalankan dua eksperimen. Okey, tetapi kita akan belajar bagaimana eksperimen ini dijalankan
dan juga bagaimana apakah data yang perlu direkodkan di dalam video ini. Okey, jadi kita nak lihat dulu apakah dua contoh eksperimen tersebut bagi mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Okey. Faktor yang pertama yang boleh mempengaruhi kekuatan medan magnet sama ada kita nak medan magnet itu kuat ataupun kurang kuat dari segi kekuatannya ialah dengan mengkaji hubungan antara arus elektrik dengan kekuatan medan magnet. Jadi arus elektrik ini adalah salah satu faktor yang boleh mempengaruhi kekuatan suatu medan magnet. Okey, faktor yang kedua pula ialah bilangan lilitan gegelung. Jadi eksperimen yang kedua yang kita akan kaji ialah untuk mengkaji hubungan antara bilangan lilitan gegelung dengan kekuatan medan magnet. Jom kita lihat eksperimen yang pertama iaitu tujuannya mengkaji hubungan antara arus elektrik yang mengalir dengan kekuatan medan magnet. Di sini cikgu sharekan dengan anda gambar rajah bagi susunan radas eksperimen ini. Okey, kita boleh lihat antara radas yang digunakan ialah kaki retort dan pengapit yang mana digunakan untuk memegang rod besi. Rod besi ini telah pun dililit dengan dawai iaitu sehinggalah membentuk solenoid. Okey, yang mana solenoid ini bersambung ataupun disambung dengan bateri, ammeter, switch dan juga rheostat. Okey, rheostat di sini digunakan untuk mengawal arus elektrik yang mengalir. Jadi, arus elektrik dikawal atau dilaraskan dengan menggunakan rheostat bagi mendapatkan bacaan arus elektrik sebanyak 0.5 ampere, 1.0 ampere, 1.5 ampere, 2.0 ampere dan 2.5 ampere. Seterusnya, apabila arus diubah-ubah, maka bilangan pin ataupun jarum peniti yang ditarik oleh rod besi akan dihitung. Bagi situasi ini apabila arus elektrik dialirkan melalui solenoid, maka rod besi ini yang pada asalnya tidak dapat menarik pin kerana bukan magnet, tetapi apabila ada arus elektrik yang mengalir melalui solenoid tersebut, maka rod besi itu akan menjadi magnet dan ia dapat menarik pin tersebut. Okey, jadi untuk eksperimen ini kita nak lihat adakah dengan pertambahan arus elektrik yang lebih tinggi akan memberi kesan kepada tarikan rod besi tersebut dengan pin yang berada di bawah rod besi. Okey, jadi hipotesis menyatakan bahawa semakin tinggi arus elektrik yang mengalir, maka semakin tinggi jugalah kekuatan medan magnet. Jadi, pemboleh ubah yang kita dapat lihat di sini, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah arus elektrik yang mengalir kerana arus elektriklah yang kita ubah menggunakan rheostat. Pemboleh ubah bergerak balas pula ialah bilangan jarum peniti ataupun pin. Anda boleh menggunakan istilah pin ataupun jarum peniti kerana dua-duanya adalah sama. Dan sementara pemboleh ubah yang dimalarkan yang kita tak ubah ialah bilangan lilitan gegelung. Jika anda menggunakan bilangan lilitan sebanyak 20 lilitan bagi eksperimen apabila menggunakan arus elektrik sebanyak 0.5 ampere, maka 20 lilitan jugalah perlu digunakan untuk arus elektrik yang diubah seterusnya. Seterusnya, jom kita lihat hasil eksperimen ini. Bagi arus elektrik 0.5 ampere, bilangan jarum peniti yang ditarik ialah sebanyak 3. Sementara apabila arus elektrik ditambah menjadi 1 ampere, bilangan jarum peniti juga ditambah.
Dan seterusnya, apabila mencapai arus elektrik yang paling tinggi iaitu dengan bacaan 2.5 ampere, maka bilangan jarum peniti ataupun pin yang berjaya ditarik oleh magnet iaitu rod besi ialah sebanyak 7. Ini bermaksud apabila arus elektrik yang tinggi mengalir melalui solenoid, rod besi itu akan menjadi magnet yang lebih kuat. Jadi lebih kuatlah kekuatan medan magnetnya dan dapat menarik jarum peniti dengan lebih banyak. Jadi hipotesis ini diterima. Semakin tinggi arus elektrik yang mengalir, maka semakin tinggi kekuatan medan magnet. Jom kita lihat pula eksperimen yang kedua iaitu tujuan mengkaji hubungan di antara bilangan lilitan gergelung dengan kekuatan medan magnet. Di sini ialah susunan radas eksperimen yang sama seperti mana eksperimen yang pertama. Cuma dalam eksperimen ini arus tidak ubah. Okey, jadi rheostat tidak akan digunakan bagi melaraskan arus elektrik yang berbeza. Okey, tetapi sebaliknya yang diubah dalam eksperimen ini ialah bilangan lilitan gergelung. Bagi eksperimen yang pertama, kita akan menggunakan bilangan lilitan sebanyak 10 lilitan. Kemudian kita akan melihat ataupun menghitung bilangan pin yang berjaya ditarik apabila suis dihidupkan, iaitu apabila arus elektrik mula mengalir melalui solenoid. Okey, seterusnya bilangan lilitan ditambah menjadi 20 lilitan. Dan apabila suis dipasang, arus elektrik mengalir, maka pin akan tertarik ke rod besi yang telah pun menjadi magnet dan seterusnya bilangan pin yang berjaya ditarik dihitung. Dan eksperimen ini diulangi sehinggalah bilangan lilitan ditambah menjadi 50 lilitan. Okey, jadi jom kita lihat apakah hipotesis bagi eksperimen ini. Bagi eksperimen ini, hipotesisnya menyatakan bahawa semakin tinggi bilangan lilitan gergelung, maka semakin tinggi jugalah kekuatan medan magnet. Jadi, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah bilangan lilitan gergelung. Kerana inilah yang kita ubah menjadi 10 lilitan, 20 lilitan, 30 lilitan, 40 lilitan dan 50 lilitan. Seterusnya, pemboleh ubah bergerak palas ialah bilangan jarum peniti ataupun pin yang akan dihitung. Apabila melekat, tertarik kepada rod besi. Sementara pemboleh ubah yang dimalarkan pula ialah arus elektrik yang mengalir adalah sama. Okey, jom kita lihat hasil eksperimen ini. Hasil eksperimen ini menunjukkannya apabila 10 lilitan gergelung digunakan, bilangan jarum peniti yang ditarik ialah sebanyak 2. Tetapi apabila ditambah menjadi 20 lilitan, bilangan jarum peniti yang ditarik menjadi 4, iaitu bertambah. Maka ini menunjukkan bahawa kekuatan medan magnet iaitu bagi rod besi itu semakin kuat apabila bilangan lilitan bertambah. Dan bilangan lilitan yang paling banyak iaitu 50 juga menunjukkan bilangan jarum peniti yang ditarik dengan jumlah yang paling banyak iaitu 10. Jadi hipotesis diterima iaitu semakin tinggi bilangan lilitan gergelung, maka semakin tinggilah kekuatan medan magnet yang mana dapat menarik bilangan pin yang lebih banyak. Berdasarkan eksperimen-eksperimen yang telah pun kita pelajari tadi, maka kita dapat memastikan atau menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan suatu medan magnet. Faktor yang pertama ialah arus elektrik dan faktor yang kedua ialah bilangan lilitan gergelung. Bagi arus elektrik, kita dapati bahawa
semakin tinggi suatu arus elektrik yang mengalir melalui suatu dawai, maka kekuatan medan magnetnya akan bertambah tinggi. Okey. Dan bagi bilangan lilitan gegulung, semakin bertambah bilangan lilitan gegulung, maksudnya makin banyak lilitan, maka kekuatan medan magnet juga akan bertambah. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ya, jika bertambahnya arus elektrik, kekuatan medan magnet juga bertambah. Jika bilangan lilitan juga banyak, maka kekuatan medan magnet juga bertambah. Jadi, untuk menambahkan kekuatan suatu medan magnet, arus elektrik yang tinggi perlu digunakan dan bilangan lilitan yang banyak perlu digunakan. Jom kita lihat contoh-contoh aplikasi bagi elektromagnet pula, iaitu magnet yang memerlukan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, jom kita lihat. Okey, contoh yang pertama ialah logam yang mengangkut besi-besi terpakai. Okey, biasanya logam ini akan diangkut oleh crane. Okey, kemudiannya akan dialirkan arus elektrik melalui gegelung-gegelung di sekelilingnya. Okey, maka apabila arus elektrik dialirkan, logam tersebut akan menjadi magnet. Okey, satu magnet yang kuat kerana logam itu besar dan juga mempunyai gegelung yang banyak dan rapat. Okey, jadi oleh itu apabila ia menjadi magnet, maka besi-besi buruk yang sudah terpakai ini akan mula melekat kepadanya dan seterusnya dapat dipindahkan dengan mudah. Okey, jadi ia banyak membantu di kawasan tempat pembuangan sampah ataupun di kawasan tempat kita semula. Okey, seterusnya ialah kereta api maglev. Kereta api yang terkenal sebagai kereta api yang bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi. Ini kerana terdapat kehadiran elektromagnet pada landasan. Okey, yang mana apabila arus elektrik dialirkan, maka logam ataupun landasan tersebut menjadi magnet. Okey, jadi apabila berbeza kutub, maka ia akan saling menolak. Maka kereta api maglev ini akan terapung, kan, dan tidak berada di atas landasan. Maka kereta api ini dapat bergerak tanpa geseran dengan landasan. Oleh itu, ia dapat bergerak dengan sangat laju akibat kekurangan geseran. Contoh-contoh lain bagi aplikasi elektromagnet ialah kad kredit dan kad debit. Kedua-dua jenis kad ini mempunyai jalur elektromagnet yang terdapat di belakang kad, iaitu yang berwarna hitam, yang mana boleh digunakan untuk menyimpan maklumat bagi pembayaran. Contohnya, okey, jalur elektromagnet ini mempunyai data yang boleh dibaca dan diimbas dengan menggunakan mesin pengimbas. Seterusnya ialah kunci bermagnet. Kunci pintu yang bermagnet ini adalah secara automatik untuk menjamin keselamatan. Okey, elektromagnet yang akan saling menarik pada pintu, di atas bahagian pintu itu, akan dapat memastikan pintu ditutup dengan kemas dan tidak dapat dibuka dengan mudah. Okey, setelah dialirkan arus elektrik. Tetapi apabila anda hendak membuka pintu itu, anda perlu menekan suis bagi memastikan arus elektrik tidak mengalir dan seterusnya besi ataupun logam itu tidak lagi menjadi magnet. Jadi dapatlah pintu itu terbuka dan tidak tertarik antara satu sama lain. Jadi itu sajalah perkongsian daripada cikgu. Okey, bagi subtopik 7.3 kemagnetan bagi bab 7 ini.
Okey, sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini. Semoga bermanfaat. Bye semua.